Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat sejahtera. So, today kita akan masuk chapter 1, Globalization and International Business. Okay. So, globalization is the widening set of interdependent relationship among people from different part of the world divided into nation. Okay. So, apabila kita jalankan, maksudnya kita buat bisnes secara globalization. So, kalau tengok dekat situ is the widening set of interdependent relationship among people from different parts of the world divided into nation. So, kita macam mana kita gabungkan orang-orang daripada negara-negara lain yang akan bekerja bersama dengan kita, so supaya kita punya konsep globalization tu menjadi. Okay. The term sometimes refer to the elimination of barriers to international movement of goods, services, capital, technology and people that influence the integration of world economics. Okay. So globalization ni juga term lain dia, okay, dia boleh eliminate barrier to international movement of good. Maksudnya kita nak sampaikan barang kat luar negara tu pun boleh sebab kita menggunakan konsep globalization. So selain barangan seperti services, capital, okay, teknologi dan juga orang yang penting, okay, untuk kita punya globalization dan efek dia kepada ekonomi dunia. Okay. So bila kita sebarkan barang kita atau kita buka bisnes kita secara global, secara menyeluruh di seluruh negara, okay, sometimes kita tak ambil 100% orang daripada negara lain. Kadang-kadang kita ambil orang daripada negara kita sendiri atau pekerja yang memang berasal daripada negara kita sendiri, kita hantar untuk manage company kita yang berada dekat negara lain. Okay. Jadi macam mana pergerakan company kita ni, macam mana pergerakan syarikat kita ni boleh mempengaruhi ekonomi dunia. Okay. Contohnya, apabila kita buka syarikat kita dekat negara lain, kita akan dapatkan barang mentah daripada negara lain, kita akan jual barang kita dekat negara lain. Secara tak langsung, kita telah menggerakkan ekonomi kawasan tersebut. Okay, sebab itulah dia kata integration of world economies. Okay. Seterusnya, definition globalization refer to the shift toward a more integrated and interdependent world economy. So, globalization tu bermaksud perpindahan atau perubahan terhadap integrated ni lebih kurang macam campur tangan atau bersama, dan juga interdependent ni saling berkaitan atau saling berhubungan, saling bersama dengan world economy. So, apabila kita melakukan globalization, of course dia akan affect kepada world economy. Okay. So, kita akan masuk pada international business. Consists of all commercial transaction include sales, investment and transportation that take place between two or more countries. Increasingly, foreign countries are a source of both production and sales for domestic companies. So, international business ni maksudnya business yang dibuka secara international. Okay. Contohnya seperti sale, jualan, investment, pelaburan, transportation that take place between two or more countries yang kita buka lebih daripada dua atau lebih company lah. Okay. So, increasingly, foreign company are source of both production and sale for domestic company. So, kadang-kadang kan syarikat kita tu kalau buka dekat Malaysia je tak laku. Tapi untuk kita dapat income lebih, kita buka kat luar negara. So, orang luar negara lebih tertarik nak beli produk kita berbanding kita jual kat dalam negara kita sendiri. Okay. Okay, baiklah. Seterusnya masuk kepada, okay. It is important to study international business. Pentingnya study bisnes antarabangsa ni kerana most company are either international or compete with international companies. Okay. Global event and competition affect almost all companies regardless of industry. International companies have more conflict environment than domestic firm, and understanding of IB helps to make a better career. And understanding helps to decide what government policies to support. Okay. So ini adalah antara kepentingan kita study international business. Yang pertama adalah untuk inilah persaingan lah. Okay. Kalau kita nak bersaing, kita tubuh company bukan hanya dengan syarikat yang ada di Malaysia tapi secara antarabangsa. Seterusnya adalah
Poin yang kedua, global event and competition affect almost all company regardless of industry. Maksudnya, kalau kita cakap industri pemakanan tu bukan hanya dekat Malaysia tapi dekat seluruh dunia kan. So, kalau kita nak berlawan dalam satu industri, kita boleh libatkan international business, which is kita lawan dengan industri antarabangsa. So, yang ketiga, international company have more complex environment than domestic firm. So, kalau kita set up syarikat dalam Malaysia, syarikat kita nampak macam simple kan. Tapi sebenarnya, kita kena belajar set up syarikat secara internationally. Supaya one day syarikat kita berkembang dan membesar dan hantar produk kita ke luar negara. So kita kena tahulah yang perubahan daripada sebelum kita hanya bersaing dengan kawasan setempat, tapi sekarang kita bersaing dengan negara lain macam itu. Okay. So seterusnya, an understanding of IBIM helps you make better career decision. Maksudnya dengan memahami IB ni membantu anda sebenarnya membuat keputusan, which is kalau sebenarnya kita buat keputusan, kita buat kepala sendiri je. Tapi dengan belajar IB ni kita belajar macam mana orang dari negara lain membuat satu keputusan dalam syarikat. Okay. So sebenarnya adalah understanding have decide what government policies to support. So bila awak dah tahu tentang government policies, awak tahu tentang government policies dekat dekat negara-negara lain, so mudah untuk awak deal untuk awak buat globalization atau awak nak hantar barang awak pergi ke overseas sebab awak dah study dulu government policies yang macam mana. Contoh paling senang government policy adalah bila awak pergi airport ada spot check. Okay. Contohnya macam nak masuk airport Australia, cecair tak boleh. Bahan mentah tak boleh. Apa lagi benda hidup tak boleh. So maksudnya government policy telah menetapkan peraturan di Jabatan Custom ke Australia tu supaya ketat. Okay, so awak perlu tahulah kalau produk awak ni jenis macam produk yang melibatkan macam yelah barang-barang yang diharamkan di negara tersebut ke atau tak lepas dekat custom sana ke. Okay, so awak perlu tahu negara mana yang tak seketat itulah. Okay. So seterusnya, why do we need global institution? Kenapakah kita perlu ada institution antarabangsa? Okay, institusi antarabangsa. Institution helps manage, regulate and police the global market. So maksudnya kenapa kita perlukan global institution, sebab institution ni dia yang menguruskan. Okay, dia ada menguruskan pekerja, dia menjaga pekerja, dia juga tengok tentang pasaran-pasaran, bukan pasaran-pasaran, maksud pekerja-pekerja yang berunding dalam pasaran. Okay, contohnya macam orang marketing, orang bahagian seller. So dengan belajar IB, relating dengan institution adalah, so kita bukan hanya kerja, contoh kalau part marketing kita bukan hanya bekerja orang lokal saja, tapi kita boleh kerja orang antarabangsa. Sebab apa? Kita study IB dan kita dah faham. Okay, so lain kalau awak ada pekerja-pekerja yang bukan bangsa Melayu tapi bangsa daripada luar negara. So awak perlu faham macam mana budaya mereka, peraturan kerja mereka, semua macam itulah. Okay. So seterusnya, promote establishment of multinational treaties to govern the global business system. So poin yang kedua ni bermaksud adalah bila kita nak set up syarikat secara maksudnya nak hantar produk kita atau set up syarikat kita untuk buka cabang kat luar negara. So sebab itu kita kena study dulu. Okay. Dan juga sebab itu kita memerlukan institution. So macam mana kalau kita nak buat bisnes kat luar negara tapi kalau kita tak ada bisnesnya. Okay. So dan seterusnya adalah example. Kini ada bawah ada GATT, ada WTO, IMF dan juga World Bank dan UN. So kita tengok So, World Trade Organization. World Trade Organization ni adalah organisasi dagangan antarabangsa di mana kalau awak nak berdagang di negara lain ke apa semua, so kan dia ada kadar ekspor import apa semua kan. So, itu semua telah ditetapkan oleh WTO. Okay. Seterusnya adalah International Monetary Fund, IMF. Okay, ini adalah yang maintainkan oleh International Monetary System. So, dia memaintainkan kadar mata wang setiap negara. Okay. So seterusnya adalah World Bank, bank negara, dia yang promotes economic development. So kalau nampak macam satu negara itu kemunduran, so bank negara lah yang boleh tolong negara tersebut untuk membangun macam itu. Okay. So di United Nations kita akan tengok dalam page-page selepas ini. Kita ada WTO pula. Okay, police the world trading system. So WTO ni yang tadi saya bagi tahulah, dia yang menjaga sistem trading, sistem perdagangan antarabangsa. Okay.
So, make sure nation state adhere to the rules laid down in trade agreement. So, pastikan setiap negara mematuhi peraturan dalam perundangan trading atau tadi tu lah saya bagi tahu apa tu export import. Okay. So then promotes low barrier to trade and investment. So promotes low barrier ni maksudnya halangan untuk orang menjalankan dagangan dan juga pelaburan. Dia juga lah yang mengawal. Okay. So sebenarnya masuk pada IMF. Okay. IMF adalah is an organization of 188 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world. So ini adalah tugas-tugas atau kerja-kerja IMF ni. Okay. So kita tengok yang pertama adalah working to foster global monetary competition. So cooperation. Okay. So dia juga IMF ni lah yang tolong company-company yang buka company secara global. Okay. So seterusnya adalah dia yang menjaga kestabilan keuangan. Dia jugalah yang membantu orang untuk dagangkan barang ke luar negara, which is dia ajarlah macam mana cara nak trade, import, export. Lepas tu dia juga yang mengaturkan pengambilan pekerja daripada luar negara. Dia yang bantulah. Okay. So seterusnya dia juga yang memaintainkan atau menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangkan kemiskinan seluruh dunia. Ini World Bank, Bank Negara. Okay. Bank negara juga membantu kepada mengelakkan macam negara-negara menjadi miskin lah. So bank negara yang banyak supplykan money kat negara-negara yang miskin. Terus lagi tadi UN atau United Nations. Maintain international peace and security. Dia juga ada develop friendly relation among nation di mana menjaga hubungan baik antara negara. Lepas tu cooperate in solving international problem and in promoting respect for human rights. So hak-hak kemanusiaan yang melibatkan antarabangsa. Okay. So contohnya macam dekat negara lain ada menjalankan macam seksaan terhadap rakyat dia. So United Nations lah yang akan membantu. So it's a center for harmonizing the action of nation. So dia memastikan setiap nation atau setiap zone atau setiap negara dalam keadaan stabil, dalam keadaan harmonis, tak ada gaduh, tak ada perang politik semua. Okay. Seterusnya adalah forces driving globalization ni adalah faktor-faktor yang menggalakkan, okay, atau mungkin memaksa, boleh memaksa, bukan menggalakkan syarikat untuk pergi global. Yang pertama adalah increase in and application of technology. Bila teknologi semakin maju, makin canggih, so memudahkan kita untuk buat globalization. Kenapa kita tidak pergi? Okay. Seterusnya adalah free of cross-border trade and resources movement. So apabila maksudnya proses kita nak trade atau kita nak dagangkan barangan itu mudah tanpa sebarang sekatan. So kenapa tidak kita pergi globalization? Okay. Yang ketiga, development of services that support international business. So bila ada services yang boleh membantu kita untuk jalankan globalization, so dia pun ada offer kat kita untuk bantu kita pergi global. Kenapa tidak kita ambil peluang itu? Okay. Seterusnya adalah growth of consumer pressure. Bila permintaan daripada orang-orang kat luar negara memang nak produk awak, so awak perlu ekspor lah produk awak ke luar negara. So nombor 5, increase in global competition. Bila competition makin bertambah, so awak pun nak turut serta bertambah. Which is kalau awak berada di negara kita, maksudnya awak tak bergerak, hanya di negara awak sahaja, awak tak tahu peluang apa yang ada kat luar. Okay. So tentang kalau awak buka dekat negara lain, syarikat awak boleh jadi lagi maju. Produk awak boleh jadi lagi maksudnya menjadi pilihan utama pelanggan. Okay. So then seterusnya adalah changing and political situation and government policies. Ini samalah perubahan politik dan juga polisi-polisi daripada government. Dan tujuan adalah expanding cross-national cooperation. Apabila ada negara lain yang sanggup bukan sanggup, memang offer awak untuk buka company awak dekat negara dia, sanggup nak minta produk awak hantar ke negara dia. So maksudnya kenapa tidak kita buat, kita inilah kejarlah peluang yang ada. Okay. So seterusnya adalah cost of globalization. Ini adalah cost-costnya lah. Apakah yang awak kena tanggung. Okay. So threats to national power. Okay, maksudnya
bila awak pergi ke luar negara, hantar produk keluar negara, hantar produk keluar negara, awak dianggap sebagai warga asing. Jadi awak tak bolehlah nak acah-acah berlakon sebagai orang awam kat tempat tu, terus approach orang jual barang ke apa semua, tak boleh. Okay. Seterusnya adalah economic growth and environmental stress. So, ni sama jugalah perubahan ekonomi. Okay, itu adalah risiko sebenarnya kalau awak buat globalization. Awak hantar barang awak banyak, buka syarikat awak kat satu negara, sekali negara ni makin miskin, makin mundur. So, maksudnya bisnes awak macam jadi tak maju bila buka kat sana. Susah juga tu kan. So, seterusnya adalah growing income inequality and personal stress. So, nak dapatkan income tu, okay, tidak sama. Contoh macam kalau awak kat negara A, awak dapat income lebih banyak daripada negara B. So, negara B ni tak dapat income ya. Jadi, itu adalah kosnya. Tidak semua negara akan terima produk awak sebaik mungkin berbanding, maksudnya antara satu sama lain tu tak sama penerimaan mereka terhadap produk awak ni. Okay. So, seterusnya kita ada offshoring. A type of outsource involves transferring of production abroad. It can be beneficial because it reduces cost, but it also means jobs move abroad. So, offshoring maksudnya kita offshore. Offshore ni kita pindahkan syarikat kita pergi kat negara lain. So, ada banyak faktor kenapa kita pindah ke syarikat negara lain. Mungkin sebab kita boleh dapatkan raw material yang lagi murah. Mungkin kita boleh dapatkan sumber pekerja yang harganya lagi murah. Okay. So, itu maksudnya keuntunganlah untuk syarikat awak. Okay. Tetapi offshore may also create better jobs at home. Okay. Tetapi tak semestinya kalau awak buka syarikat awak kat luar negara yang awak pun kena follow sekali. Tetapi boleh je kalau awak kerja dari sini, dari home country atau dari negara asal awak, dan awak memantau saja dari jauh. Awak upah orang luar untuk kerja dalam syarikat awak tu. Okay. Tapi perlukan training lah. Okey, baiklah, seterusnya adalah kenapa company digalakkan untuk menjalankan international business. Okey. Yang pertama adalah to expand sale, untuk banyakkan lagi keuntungan lah. Okay. Yang kedua adalah untuk acquire resources, macam saya bagi tadi, untuk dapatkan sumber-sumber yang lebih murah, sumber-sumber yang lebih jimatkan kos. Okay, yang ketiga adalah diversify or reduce risk, mengurangkan risiko. Mengurangkan risiko ni maksudnya kalau awak buka dekat negara dekat Malaysia je, mungkin orang tak tahu tentang produk awak, tapi orang tak berminat ambil produk awak. Okay, sebab kat Malaysia dah banyak sangat pesaing. So, untuk mengelakkan daripada syarikat awak ni rugi dan tak dapat keuntungan, so kenapa tidak awak cuba untuk jual produk awak di luar negara, maksudnya di negara lain, dan awak akan dapat lebih keuntungan. So, dengan cara itu awak boleh selamatkan daripada berisiko untuk ditutup. Okay, mode of operation IB. Okay, ini mode of operation yang saya beritahu tadi. Okay, yang pertama adalah kita buat merchandise export. Kita ekspor barang kita ke luar negara. Okay, goods they are sent out of country. Tapi kalau merchandise import, goods they are brought into the country. So, awak dapatkan barang daripada luar negara untuk dibawa ke dalam Malaysia. Itu adalah import. Okey, baiklah, seterusnya adalah physical and social factor. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kalau awak nak buat globalization atau awak nak buat international business lah, which is awak mungkin nak buka syarikat awak kat luar negara. So, yang pertama adalah geographic influences. Natural condition influence business location. So, geographic influences sangat penting sebab kita nak tahu kat mana company kita tu dilocatekan. Adakah kawasan pedalaman, adakah kat bandar, okay, macam mana dengan harga dia. Okay. So, yang kedua adalah political policies. Country determine where and how business occurs within their borders. So, biasanya negara-negara punya ketetapan untuk jalankan bisnes oleh syarikat antarabangsa, biasanya mereka dah ada guideline dan mereka dah tetapkan dah. Okay, contoh kalau kat Malaysia, kita ada Akta Penubuhan Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di mana kalau syarikat daripada luar negara nak masuk dalam Malaysia, mereka perlu berhubung dengan SSM ni tadi, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, atau mereka perlu berhubung dengan kita punya government lah. Okay. So, dan seterusnya adalah legal policies. Okay. Influence how company operate. So, sama jugalah polisi macam mana awak jalankan bisnes awak. Sama ada awak nak buat pukul berapa sampai pukul berapa apa semua kena ada kena follow policies dia. Okay. So, adalah behavioral factor may require adaptation to local conditions. So, ni biasanya untuk kita biasakan dirilah. Okay, sebenarnya itu menjadi salah satu faktor atau risiko jugalah sebenarnya. Okay. Yang terakhir adalah economic forces. Ni adalah
tekanan daripada ekonomi. Okay. Explain differences in cost, currency value and market size. Ini susah lah, kita nak kenal pasti. Bila kita bawa produk kita kat luar negara, kita boleh jual buka gerai, tak semestinya orang akan tersebut gerai kita. Orang akan tengok dan orang akan judge dulu. So sebab itulah kita kena cuba macam-macam traditional strategy atau macam-macam strategi untuk kita pastikan dengan kos yang kita dah labur untuk buka kat luar negara tu dapat ditampung dan nyampat dengan menarik perhatian customer untuk dapatkan produk kita. Okay. So, secara competitive environment ni adalah suasana atau situasi persaingan. Okay. So, competitive strategy for product. Okay. Ni ada juga lah persaingan melalui produk. Okay. So, kita ada cost strategy. So, maksud strategi penjimatan cost. Lepas tu kita differentiation strategy. So, strategi untuk bezakan produk kita dengan produk orang lain. So, yang ketiga adalah focus strategy. Maksud strategi untuk fokus pada produk kita. So, kita emphasize pada produk kita, kuatkan produk kita tu. Okay. So, dan selesai company resources and experience. Also, ini menjadi persaingan jugalah. Di mana kalau syarikat luar, dah dapatkan supplier yang kita dapatkan tu. So, masa akan berlaku persaingan dari segi nak dapatkan resources tu lah. Okay. So, mungkin produk yang dihasilkan tidak sama, tapi sumbernya adalah sama. Okay. So, persaingan still akan berlaku. Okay. Seterusnya adalah competitor face in each market. So, ini bila company bersaing dengan company lain yang memang nampak berdepan-depan. Okay, kita buka syarikat kita dekat dalam mall sebenarnya, contohnya. So, kita akan nampak pesaing-pesaing kita untuk syarikat lain yang ada dalam mall tu sebenarnya. Itu adalah macam suasana atau environment of persaingan di luar negara. Okay. So, a company competitive strategy influences how and where it can best operate. Its competitive situation may differ from country to country in terms of relative strength and which competitor it faces. So, saya bagi tahu dan jelas, tidak semua negara itu sama cara dan prosesnya semua. Okay? So, ada negara yang welcoming us dan juga dia tak kisah pun kalau kita nak buka bisnes kita berdekatan dengan dia sebab dia sendiri ada customer dia sendiri. So, dan dia yakin yang customer kita ni customer yang kita cari sendiri, memang bukan daripada dia. Okay. So, itu baguslah kalau negara macam itu. Tapi setengah negara memang busuk hati sebabkan kita ni company baru, company yang berasal dari negara lain. Okay, orang pun takut nak try. So, biasanya syarikat-syarikat yang berdekatan sebenarnya akan macam kewat sikit lah. Akan macam sombong sikit lah. Okay. So, dan seterusnya. Okay, what does globalization mean for firm? Apakah arti globalization ini kepada syarikat? Yang pertama adalah lower barrier to trade and investment mean firm can view the world rather than single country as their market based production in optimal location for that company. So, apabila halangan untuk dagangan tu dikurangkan kosnya, okay, dimurahkan rezekinya, jadi kita pergilah hantar produk kita ni ke luar negara supaya kita boleh nampak macam mana dunia luar operate, macam mana penerimaan orang luar terhadap produk kita. Dan juga kita macam mana kita nak, kalau kita nak buka syarikat kita ke luar negara, macam mana kita nak pastikan lokasi yang kita pilih itu strategik. So, macam mana dari segi perception of potential customer yang nak try produk awak, adakah perception mereka bagus atau perception mereka buruk dan awak nak kena convincekan dia beli produk awak. So, banyak faktor yang awak kena kenal pasti kalau awak nak buka syarikat awak dekat luar negara. Okay. So, then seterusnya dari segi teknologi ni biasalah bla 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 panjang sangat pasal teknologi ni, saya cakap je lah halus. Okay, bila teknologi makin canggih sebenarnya memudahkan syarikat untuk pergi global. So, kita boleh jual barang kita bukan hanya dekat Malaysia tapi dekat overseas by online sebenarnya. So, apabila teknologi makin canggih memudahkan syarikat untuk buka anak syarikatnya di luar negara. So, sebenarnya itu adalah satu macam peluang lah yang awak boleh kejar. Okay. So, teknologi makin canggih memudahkan semua benda. Kadang-kadang awak boleh transport barang ke luar negara dengan cara free. So, ini adalah semua peluang yang company yang ada potensi yang mampu untuk kejar untuk pergi global, pergilah global sebenarnya. Okay. Boleh dapat extra income sebenarnya.
Dan summary dia, the factor of international business include geographical influences, political policies, legal policies, behavioral factor dan juga economic forces. So, ini yang saya dah terangkan tadi lah, ni adalah summary dia. Okay. Alright, so itu adalah chapter terakhir, itu adalah last slide for today. So, take care everyone, stay safe. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.